setiap bid'ah tu sesat. Sesat masuk neraka. Ini yang banyak sekali yang faham begitu. Itu masalah tu. Makan banyak pun bid'ah. Kan kita jangan raya kan macam-macam makanan. Kan? Makan banyak pun bid'ah. Jadi kita tengok bid'ah yang macam mana. Kita tengok dulu. Jadi kalau pekerjaan agama yang tidak ada nas, tidak ada sabit daripada nas Al-Quran dan hadis, maka pekerjaan ini pekerjaan bid'ah. Dan kerana demikian pekerjaan bid'ah itu yang tidak ada sandaran daripada nas dan Quran, daripada nas Quran dan hadis, berkata Huzaifah radhiyallahu an, kullu ibadatin lam taf'alha sahabatu radhiyallahu anhum fala taf'aluha. Artinya bermula tiap-tiap ibadah yang tiada mengerjakan dia oleh segala sahabat Nabi radhiyallahu anhum, maka jangan sekalian kamu mengerjakan akan dia. Ini nasihat daripada Hazrat Huzaifah radhiyallahu an. Siapa dia Huzaifah? Penyimpan rahsia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu dia. Itu dalil mengatakan jangan buat sesuatu perkara yang tidak ada nas Quran dan hadis. Itu ditegah tu. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ahdasa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun. Fahuwa raddun. Artinya barang siapa mendatang ia pada agama kami ini akan barang yang tiada ia daripadanya, maka iaitu ditolak akan dia. Jadi kalau tak ada nas hadis, nas Quran, maka ditolak akan amalan tersebut. Maka tak ada, sebab sedikit pun tengok cek pressure, tak ada kena-mengena dengan Quran, tak ada kena-mengena dengan hadis, dia buat menjadikan satu amalan dalam agama. Jadi dia ni mengada-adakan. Ini amalan bid'ah. Amalan bid'ah. Ini hadis meriwayatkan akan dia oleh Bukhari dan Muslim. Hadis tadi itu diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Dan pada satu riwayat bagi Muslim, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Kalau tulis ni fahuwa rudda, terbalik itu petong. Fahuwa raddun. Dia tanwin tu. Rudda, raddun. Fahuwa raddun. Artinya barang siapa beramal ia akan satu amalan yang tiada atasnya agama kami, dan tiada hukum kami, dan tiada izin kami, maka iaitu ditolak akan dia, artinya tiada diterima akan dia. Itu dia. Kan? Sebab tu kena perhatikan elok-elok. Kadang-kadang ada setengah amalan dia ada sabit daripada hadis. Zikir, kan? Tahlil tu zikir. Dia termasuk dalam zikir. Ada nas tak? Quran dan hadis? Ada. Quran nas Quran dan hadis ada. Tahlil. Hadis sahih pula tu. Afdhurul zikri la ilaha illallah wa afdhurul du'ai alhamdulillah. Seafdal zikir la ilaha illallah, seafdal doa itu alhamdulillah. Riwayat Bukhari Muslim. Sahih. Mana ada majlis tahlil tu ada hadisnya. Bukan main buat aja. Ada tahlil, zikir. Tahlil tu la ilaha illallah. Tasbih subhanallah. Takbir Allahu akbar. Jadi zikir kita kan disuruhkan zikir. Uzkuruni azkurukum, kan Allah kata berzikirlah, ingat siapa yang mengingat pada aku akan mengingati dia. Banyaklah dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang zikir. Sebab tu kena perhati juga. Kena perhati. Apa yang kata bid'ah tu? Tak ada nas ke yang dibuat amal tu? Tengok dulu.
Sebab tu kita nak tengok, nak sesatkan sesuatu perkara, kena tengok rujuk Quran dan hadis terlebih dahulu. Sebab tu para ulama dia tak suka nak sesatkan orang, tak suka nak mengkafirkan orang. Kena siasat betul-betul, periksa betul-betul, baru tengok ada tak lari daripada hadis, Quran dan hadis. Kalau ada kena Quran dan hadis, dia tak sesat. Benda tu amal zikir bagus, amalan sunat. Solat zikir wajib pula. Dan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin." Artinya, dan barang siapa menuntut ia akan yang lain daripada agama Islam, siapa yang cari selain daripada agama Allah, agama Islam itu agamanya dijadikan sebagai agamanya, maka tiada diterima daripadanya hal ia di dalam akhirat setengah daripada sekalian orang yang kerugian. Sebab tu dia kata ayat ni pun jelas. Siapa yang mencari agama, mana tak nak amalkan agama Islam tu sendiri, dia nak amalkan amalan dia tersendiri, tak ada kena-mengena dengan Islam, itu jelaslah, itu baru jelas sesatnya. Itu baru jelas sesatnya. Macam dia percayakan kepada dewa-dewa. Seperti kebanyakan kepercayaan di kawasan awal-awal Indonesia dahulu. Dia punya agama dia ada juga mirip-mirip macam Islam, tapi mereka ni lain. Lain. Dia mempercayai sesuatu perkara macam dewa-dewa. Dia percaya. Jadi dia amal dia lebih kurang juga. Macam Islam juga. Macam saja. Tapi tak ada. Tapi dia cari agama yang lain. Ini terang-terang sesat. Jelas yang nyata. Kan? Macam contoh macam apa? Macam mandi bunga. Mandi apa semua tu. Itu asal-asal amalan orang terdahulu. Amal-amal orang yang tak ada. Maknanya amalan-amalan orang yang awal-awal dahulu. Tapi kalau mandi bunga saja dengan niat tak ada apa-apa, tak ada masalah, mandilah bunga tu. Tak ada jadi sesat pun. Mandilah bunga, 7 bunga ke, 12 bunga ke, 13 bunga ke, mandilah, tak ada masalah. Tapi masalahnya dengan mandi bunga tu, kita merasakan dengan mandi tu ada manfaat. Mandi tu boleh bagi manfaat, mandi tu boleh bagi mudarat, itu yang salah. Kalau nak mandi, macam kita pakai sabun mandi juga. Sabun mandi masing-masing pun periksa berapa jenis bunga. Ada yang pakai bunga sakura. Siapa boleh jenama? Pakai lain lagi, pakai sabun apa? Shokubutsu. Kan? Semua tahu jenama tu masuk dah. Jenama Shokubutsu tu macam-macam bunga dalam dia. Ada yang 3 bunga, ada yang 4 bunga, 5 bunga, 6 bunga. Mandi itu mandi air bunga lah tu. Tak ada masalah nak dapat wangian, tak ada masalah pun. Tapi niat dia tu. Kalau dengan niat, maknanya mandi bunga tu nak dapat jodoh, mandi bunga nak buang suih. Ini yang tak boleh. Mandi bunga dengan nak buang ni, dengan mandi bunga dengan ni. Itu yang masalah tu. Tapi kalau kita mandi dengan niat, moga-moga Allah Ta'ala, kita mandi dengan air bunga juga, moga-moga Allah SWT menyerikan badan kita. Tak apa. Sebab yang beri bekas tu siapa? Allah. Sebab tu jangan lari daripada tauhid. Apa-apa jua perkara, sedikit pun kita jangan lari daripada tauhid. Tu kita kena faham balik. Tak kisah nak mandi dengan apa pun. Dengan niat, ya Allah, bersihkanlah badanku, wangilah, dapatkanlah aku jodoh. Mandi gitu. Boleh niat, tapi Allah yang bagi kesan perkara tersebut. Dan jangan yakin dengan mandi tersebut. Jangan kita yakin pula dengan amalan kita, tak boleh. Jangan yakin dengan amalan kita. Kita buat amal yang tunaikan hajat kita adalah Allah SWT. Ini kita kena betulkan kita punya mentaliti kita. Biasa kita sembahyang hajat kan.
Semayang hajat, semayang hajat. Memang kita diperintah semayang. Kalau kita ada hajat, Allah Ta'ala perintah kita semayang. Wasta'inu bis-sabri was-salah. Nasihat dan mintalah pertolongan kamu sabar dan solat. Kita nak minta pertolongan Allah sebab alat solat Allah jadikan perantaraan untuk kita bertemu dengan Allah. Tapi jangan yakin dengan semayang kita tu selesai masalah. Tapi kita nak buat amal, kita yakin pada Allah yang selesaikan masalah kita. Jadi kita tak bergantung kepada amalan. Kita hanya bergantung pada Allah. Kita buat amal tu kerana apa? Semata-mata nak menyukakan Allah. Itu namanya ikhlas. Kalau kita buat sembahyang hajat kerana hajat, sembahyang hajat kerana hajat masih satu lagi zulumat, satu kegelapan lagi. Itu nak bagi tahu tu. Sebab tu, tapi apabila kita ada hajat, kita memang diperintahkan sembahyang. Kita merayu pada Allah. Yang selesaikan masalah kita bukan sembahyang tu Allah. Sembahyang tu tempat perjumpaan orang beriman dengan Allah. Salat mi'rajul mu'minin. Solat tu mi'raj bagi orang-orang beriman. Begitu juga dengan kita baca Yasin dan sebagainya, kita dengan niat keberkatan, kebaikan, kita tawasul kan kebaikan pada surat Yasin tersebut, mudah-mudahan Allah Ta'ala makbulkan hajat kita. Itu saja. Yang menunaikan hajat kita Allah. Kadang kita baca Yasin sampai 15 kali tak tunai pun hajat. Sebab yang tunaikan hajat kita Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jangan kita tinggalkan amal. Apabila tak makbul, kita tinggalkan bacaan Yasin, tinggalkan bacaan itu yang tak nak. Itu yang tak nak tu. Sebenarnya Yasin ni perlu dibaca hari-hari, bukannya apabila ada hajat dia baca, tak ada hajat tak baca. Tak boleh. Sebab kita orang yang sentiasa berhajat kepada Allah. Sentiasalah kita buat amal. Sebab tu istiqamah Quran kita jangan tinggal hari-hari baca. Ada setengah orang dia baca time dia berhajat dia. Tu yang tak jadi tu. Tapi dengan keberkahan kalimah Allah kan, surah Yasin tu ayat Quran, kalamullah. Memang banyaklah keberkatan kat situ. Kalamullah kan. Kita boleh tawasul dengan kalamullah. Sebab apa? Banyak kebaikan yang ada dalam Quran. Boleh tawasul dengan, tak ada masalah. Tawasul tak ada masalah. Yang masalahnya kita percaya semata-mata dengan ayat tersebut boleh bagi manfaat, boleh bagi madarat. Itu yang salah. Kita buat amal, selesaikan masalah kita Allah. Sebab kita kena buat amal ni betul-betul kita tu dia. Tu bicara tauhid dia tinggi tu. Sampai kita pun tak faham. Sebab tu penting. Hari ni kita kena betulkan niat. Sebab tu perlu pada ikhlas. Sebab tu perlu pada ikhlas. Sebab ikhlas ni kita buat amal tak ada kerana apa dah. Semata-mata nak menyukakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Okay, balik pada amalan yang bid'ah tadi. Jadi kat sini jelas nampak siapa yang cari selain daripada amalan agama Islam, maka ternyatalah kesesatannya. Maka dia sesatlah. Cari selain daripada agama Islam, maka segala amalan tersebut pasti dan pasti tidak akan diterima dan pasti dia akan rugi besok di akhirat. Sebab tu orang beriman ni dia punya keuntungan dia lebih daripada orang kafir. Memang sangat-sangat beza. Orang kafir ni walaupun dia ada duit, dia ada harta yang banyak, dia dermakan seluruh harta dia tu kepada tempat kebajikan, tempat anak yatim. Misalnya kata dia dermakan segala harta yang dia ada tu, dia dermakan kepada orang susah. Kan? Seluruh harta yang didermakan, sedikit pun tidak ada apa-apa manfaat baginya besok di akhirat. Berbanding dengan orang Islam. Walaupun sedekah 10 sen masuk dalam tabung masjid 10 sen je. Masuk 10 sen. Pasti dan pasti dia akan mendapat manfaatnya besok di akhirat. Itu dia. Sebab Allah kata, فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Barang siapa yang membuat amal walaupun sekecil zarah kebajikan, pasti dia akan melihatnya besok di akhirat. Siapa yang membuat sekecil kejahatan, walaupun sekecil kejahatan, dia akan pasti melihatnya besok di akhirat. Ini untuk orang yang
beriman. Orang kafir dah tak ada kebaikan, dia dah tak nampak lagi. Orang yang kufur, orang kafir, dia dah tak ada lagi maaf dah. Dia terus jadi bahan bakar daripada api neraka. Tu dia orang kafir ni. Tu beza dengan orang yang beriman. Sebab tu kita kena muliakan orang yang beriman walaupun dia siapa saja pun. Walau dia tengok nampak hina di pandangan masyarakat, tapi sebab dia ni beriman, kita kena muliakan dia. Sebab tu penting untuk kita muliakan orang yang beriman. Sebab tu rugi. Inilah jika ada pekerjaan yang bid'ah itu yang tiada mengikut dan bersandar ia bagi pekerjaan yang ada usul, ada asal yang sabit dengan nas, iaitu nas Quran dan juga hadis, dan iaitu seperti bid'ah yang diadakan pada agama Allah yang bahasa i'tiqad, seperti i'tiqad ia si Zaid itu Rasulullah. Macam dia i'tiqad, dia kata si Zaid tu Rasulullah. Ataupun dia kata akan dulu ada kes Nabi Melayu. Dia tu Rasulullah. Nak akan timbul Nabi Melayu tu. Itu salah. Itu bid'ah. Itu bid'ah yang sesat. Jelas. Ni dia bagi contoh, Syekh ni bagi contoh. Seperti mana si Zaid itu Rasulullah. Si Zaid itu pesuruh Allah seumpama. Atau yang bangsa perkataan, iaitu seperti ucap la ana ilahun. Tidak, aku Tuhan. Pun dia cakap satu perkara yang bid'ah, ganti ucapan la ilaha illallah. Kan lain makna dia tu. La ana ilahun. Tidak, aku Tuhan. Kan pening tu. Pening tu walaupun tengok nak break kat mana. Kalau koma kat la tu, la tidak, ana ilahun, tidak, aku Tuhan. Dah jadi maksudlah. Ini Syekh ni bagi contoh. Ganti ucapan la ilaha illallah. Dia gantikan tu. Pun tak boleh. Dia satu bid'ah. Dan ucapan la ilaha illallah Muhammad bin Utsman. Muhammad bin Utsman pun tak boleh. Muhammad juga. Tapi Muhammad bin Utsman. Dah lain pula. Bukannya Muhammad bin Abdullah. Bukan Nabi SAW punya bapa Nabi nama Muhammad bin Abdullah kan. Nama bapa Nabi adalah Abdullah bin Abdul Muttalib. Ini tiba-tiba la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, Muhammad bin Utsman Rasulullah umpamanya. Dia bagi contoh lah. Itu satu perkara bid'ah. Ganti daripada ucapan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Atau yang bangsa perbuatan, iaitu seperti sujud bagi makhluk. Tu yang tak boleh tu. Sujud bagi makhluk tu tak boleh. Tiba-tiba sujud. Kan? Sujud mesti kena ada sebab. Kenapa sujud? Mesti ada sebab. Dan syarat-syarat sujud kan, kalau misalnya kata nak sujud syukur, banyak sebab dia. Banyak syarat dia kalau nak sujud syukur. Misalnya kata macam setengah-setengah kita tengok pemain bola kan. Gol dia pump sujud syukur. Okey, sujud syukur dia ada syarat dia. Pertama sekali kena ada wuduk. Yang kedua tutup aurat. Yang ketiga ngadap ke arah kiblat. Baru boleh sujud syukur, mesti kena ada niat. Kan? Habis sujud apa tu? Itu yang kena jaga perbuatan-perbuatan kita. Sujud hanya hak pada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu dia kata seperti sujud makhluk. Salah. Siapa sujud pada makhluk jelaslah kekufuran dia. Atau rukuk baginya seperti sujud. Rukuk tu kepada makhluk. Makhluk tu lalu rukuk, betul-betul rukuk. Kan? Kalau setakat kita rendah sikit, umat ada masalah. Ini rukuk betul-betul. Paras rukuk. Dah bergegar dah. Tak apalah, dah sebulan setengah kan kita tinggalkan, tak ada masalah tu. Cik hal dia masuk kita yang jago. Tak rugi, jangan risau. Dia biarkan dia gendang dulu. Saya ingatkan apa benda. Lobah ke apa kan. Rupanya gendang dia bunyi. Azan. Baik, teruskan lagi. Satu lagi azan. Azan pun sama juga. Azan ni tak semestinya masuk waktu azan. Tak semesti. Kan? Jadi kita nak sembahyang ni sunat dua perkara.
Dalam hadis Nabi, ya kan? Apabila kamu nak mendirikan solat, dua perkara disunatkan. Yang pertama, laungkan azan. Yang kedua, iqamah. Tak semestinya tepat masuk waktu tu azan, tak semesti. Tak semesti. Kan? Tapi muazzin jaga waktu, dia boleh azan, tak ada masalah. Tapi nak bagi tahu tak semesti. Mana lepas kuliah kita nak azan boleh. Sebab apa? Sunat. Dua perkara. Apabila kita nak diri dengan semayang, dua perkara. Sama ada kita semayang seorang diri ataupun semayang berjemaah, dua perkara yang disunatkan iaitu azan dan iqamah. Walaupun semayang kat rumah. Itu disunatkan dua perkara. Tak ada masalah kalau kat pondok-pondok pukul 12 pun azan. Ngaji lah malam di pondok kan. Masa saya dulu kuliah, saya pergi kuliah Ustaz Rauf dulu. Habis kuliah tu sampai pukul 2 boleh, kat pukul 1. Baru semayang isyak. Kan pukul 10, 11 tu kan baru nak azan tu. Azan. Lepas tu iqamah. Sebab perkara sunnah. Apabila kita nak dirikan semayang, dua perkara yang kita perlu buat, azan dan iqamah. Itu dia. Tak semestinya masuk waktu nak azan. Tak semestinya. Itu je. Sebab kawasan kita belum dirikan semayang lagi. Kejap dia azan lah. Orang yang belum semayang, ada boleh datang. Masalah. Cuma sekarang kita jadi macam, lain macam nanti orang kata. Itu yang masalah tu kata orang. Kita tak ikut kata ulama'. Baik. Kita teruskan lagi. Mana tadi? Adapun apa ni? Bermula. Bukan situ. Atau yang bahasa perbuatan iaitu seperti sujud bagi makhluk, atau rukuk baginya seperti sujud iaitu sujud bagi makhluk tadi, rukuk pun sama juga bagi makhluk. Ini jelas bid'ah dia. Dan rukuk bagi Allah Ta'ala atas jalan niat. Niat je. Kan? Dia main pakai niat dan takzim baginya. Baginya apa? Bagi niat itu. Dia buat amalan niat. Itu yang tak semayang tu. Dah semayang apa? Niat. Aku dah semayang dah. Semayang niat je. Makan pandai pula. Itu yang beli tu. Kan? Time waktu makan, pandai pula cari pinggan. Niat je lah makan. Kan? Tapi ibadat dengan Allah pakai niat. Aku dah semayang lah. Kau dah semayang ke? Dah. Bila masuk semayang? Kau tak sampai lagi. Ada, saya jumpa orang macam ni. Pernah saya jumpa. Itu benar. Pernah jumpa orang macam tu. Ni main pakai niat je. Kalau nak hujah dengan dia, buat penat je. Tak payahlah membazirkan. Biarlah dia. Kita dah bagi tahu dia tak dongak, sudah. Tu ada orang macam itu. Dia main pakai niat aja. Sebab tu jaga-jaga sikit. Sebab tu takzimkan pula, dia mengagungkan amalan dengan niat tu saja. Kan dia rasa amalan tu lah yang besar sekali. Itu yang membawa kesesatan. Itu dah kata, itu betul bid'ah. Nabi SAW orang yang paling hampir dengan Allah SWT pun bengkak sujud kaki semayang dekat di hadapan Allah. Ini dia ni siapa? Orang biasa je. Kan? Tak sujud pada Allah, main niat je. Nampak jelas tak ikut nas Nabi. Nampak? Nabi sendiri pun orang yang tak ada dosa. Dosa ni dahulu dan kemudian semua diampunkan. Itu pun bersusah payah untuk sembah Allah. Perkara sunat Nabi jarang tinggalkan. Sentiasa banyakkan amalan nawafil. Semayang-semayang sunat. Fardu tak payah cerita lah. Amalan sunat pun dah betul-betul jaga. Apatah lagi amalan fardu. Ni lagi orang pakai niat dia. Aku dah sampai dah. Itu masalah tu. Kita pun tak faham. Moga-moga Allah Ta'ala bagi faham lah pada dia. Solat qadim. Lah solat qadim lah, dia kata dah awak, maknanya yang tak dia pun mula, dia dah lama dah. Dia dah masuk alam lain. Itu alam lain tu. Biasa yang orang macam itu dia main hakikat-hakikatnya tu. Kan? Solat qadim dia kata kan? Kenapa dia sentiasa solat je? Tu dia masalah, dia ada hujah dia pula. Kalau dengar kan menyakitkan hati. Jadi tak payah dengar. Kalau dengar memang sakit hati. Itulah dia. Itu masalah dia. Dia sebenarnya pemalih je. Orang yang macam itu pemalih nak semayang itu ya senang. Kita buat garisan terus, kita buat kesimpulan,
orang pembalih nak semayang dia pakai niatnya. Tak apalah. Besok Allah timbang lah. Kalau dia ada iman pada Allah, dapat juga dia nilai iman tu. Kan? Tapi konolah dia masuk dulu kondam ke dalam apa-apa sebagainya, barulah dikeluarkan. Sebab ada hadis. Sebab tu kita tak boleh hukumkan dia kafir, tak boleh. Kan? Tapi kita tengok i'tikad dia. Kalau i'tikad dia masih dia yakin pada Allah Ta'ala, walaupun sebesar zarah, dia ada iman, walaupun sebesar zarah, walaupun dia tak semayang kan. Besok, mungkin dengan sebab dia ada iman yang sebesar zarah, Allah keluarkan dia. Tapi kalau dia i'tikad ada Tuhan selain daripada Allah, itu perkira, itu dah kira kufur lah. Itu nak kena jaga, tengoklah besok. Sebab tu siksaan besok dia berbagai-bagai, bermacam-macam jenis. Kita serahlah pada Allah Ta'ala. Janganlah kita pening dengan siksaan dia. Kita fikirlah diri kita ni macam mana kita nak balik ni. Lepas ni nak balik dah ni. Macam mana kita, cukup tak kelengkapan ni. Kemudian bermula sekalian yang tersebut itu, tersebut yang mana? Yang perkara yang disebut tadi, yang sujud, yang bid'ah tadi. Segala bermulalah sekalian yang tersebut itu, dan barang yang seumpamanya telah muafaqah ulama dah sepakat. Mana ijma' ulama ni, ulama sepakat atas haramnya dan tiada harus bagi seseorang mendatangkan akan dia akan amalan bid'ah tadi tu. Amalan yang tadi itu. Tak boleh. Dan ada pun pekerjaan bid'ah yang mengikut ia. Nampak? Ada juga bid'ah kan? Bid'ah yang mengikut ia dan bersandar ia bid'ah itu bagi pekerjaan yang ada baginya asal yang sabit dengan nas. Amalan bid'ah juga. Tapi amalan bid'ah ni ada sabit daripada nas Quran dan hadis. Tu saya cerita tu. Bukan semua bid'ah sesat. Ada bid'ah yang tak sesat. Yang mana yang ada sabit nas dan Quran. Itu kita kena tahu tu. Yang ada baginya nas Quran. Iaitu seperti perbuat tafsir Quran. Dulu mana ada tafsir Quran? Tak ada Nabi buat buku tafsir Quran, tak ada. Sekarang ada tafsir, macam-macam tafsir ada. Tafsir Jalalain, tafsir Ibnu Katsir, tafsir Azhar, tafsir macam-macam. Macam-macam tafsir ada sekarang dah. Macam-macam tafsir ada. Itu zaman Nabi tak ada. Dan berkata dengan dia dan mengiktikad ia demikianlah tafsir makna iaitu makna ayat itu maka bid'ah. Nampak? Tafsir makna ayat itu bid'ah. Tafsir ayat tak ada zaman Nabi SAW kan. Itu pun bid'ah. Maka bid'ah yang seumpama itu iaitu mengikut bagi suruh kita tadbir ataupun tadabbur. Tadbir ni pun pakai bahasa Arab. Kita pentakbiran, takbir. Takbir itu apa kerja dia? Kerja dia perhati. Betul tak? Pentakbir ni kerja dia pemerhati. Daripada atas sampai ke bawah dia perhati kerja dia. Tengok. Terus tak? Lepas tu ada kaki-kaki tangan dia. Dia takbir dia. Ada kawasan pentakbiran. Kalau kita pergi pejabat, mana-mana pejabat pentakbiran. Tengok macam mana. Takbir. Dia memerhatikan apa yang dia sedang takbir. Kalau tanah, pasal tanah dia akan teliti dah sampai habis. Teliti dia. Kan? Kalau dia takbir sekolah, dia akan takbir sekolah tu daripada atas sampai bawah. Tengok apa yang ditakbirkan. Sehinggalah pelajar dia macam mana, apa hasil. Itu tadbir. Maknanya memerhatikan. Itu dia kata tadabbur tu memerhatikan dengan mendalam makna Al-Quran. Itu tadabbur. Kita nak perhatikan apa sebenar, maksud yang sebenar yang Allah Ta'ala nak sampaikan kepada kita. Itu nama tadbir. Tadabbur. Tadabbur atau tadbir daripada makna Quran yang kita baca akan dia supaya dapat kita faham akan maknanya. Kalau tak ada ulama yang takbir, tak ada ulama yang buat kerja untuk takbir Quran, tafsir Quran ni, kita pun tak faham. Dalam Quran, dalam semayang pun disebut wa aqimus solah je. Kan? Dirikan semayang macam mana?
Cuma dalam Quran tu Allah sebut tajuk besar-besar je. Nak kena rujuk hadis. Lepas tafsir pula macam mana sujud tu. Tiba-tiba sujud je. Sujud macam mana? Itu perlu pada tafsir. Itu penting lah. Dan lagi kita tak hidup zaman Nabi. Zaman sahabat dia tengok betul-betul apa yang Nabi buat depan mata dia, dia buat amalkan perkara tersebut. Sebab Nabi berada di hadapan mata dia. Dan dapat kita ketahui daripadanya iaitu firman Allah Subhanahu wa taala, afala yatadabbarunal Quran. Artinya maka adakah tiada memikir. Yatadabbaru tu diterjemahkan memikir oleh mereka itu akan makna Quran. Dan firmannya lagi, kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbarul ayatihi wa litazakkaru ulul albab. Artinya iaitu kitab telah menurun oleh kami iaitu Allah SWT akan Quran itu kepada engkau ya Muhammad yang diberkat akan dia supaya berkatnya apa? Yang banyak kebaikan. Kebaikan tu nama berkat. Bila disebut berkat dia terus kita faham banyak kebaikan-kebaikan yang tak putus-putus dengan sebab Quran itu. Kebaikan. Yang diberkati akan dia supaya memikir oleh mereka itu akan segala makna ayatnya dan supaya jadi apa tu? Pengingatan oleh segala mereka yang mempunyai beberapa hati, iaitu ulul albab tu. Ulul albab tu orang celik mata dia, celik mata hati, bukan celik mata dia, basariyah dia tu. Dia punya mata hati dia celik. Orang yang dah ada basar ni. Kita ni banyak hijab tu yang tak nampak tu. Kejap buat baik, kejap buat tak baik. Semua apa? Golap lagi. Sebab tu kita dihijab, tak nampak. Tak nampak tu yang tak buat tu. Pasal tak nampak. Dan seperti kita perbuat kenduri. Nampak tu? Bid'ah ada tak kenduri? Mana ada kenduri? Zaman Nabi ni buat kenduri kan. Seperti kenduri dengan wirid. Tapi kenduri kita ada wirid. Kenduri dengan wirid kita yang kita waktukan akan dia. Waktu akan dia seperti hari anu. Tak kisahlah. Hari anu kan kita buat ni. Hari anu kan kita buat ni. Maknanya kita buatlah benda tu. Buat ada makan, ada zikir. Saya kata kita buat. Zaman benda tu tak dibuat zaman Nabi. Tapi kita wirid kan zikir. Tu. Atau kita kenduri buah Melaka ni contoh. Kalau masuk je bulan ni kita buat buah Melaka. Lepas tu kita sedekahkan kat orang. Apa masalah? Apa masalahnya? Dan pada waktu anu kan kita kenduri emping pula. Masuk musim padi kan apa semua dah nak tumbuk padi pula kita buat emping pula. Kita buat kenduri emping. Bisa kata. Lepas tu dan pada hari bulan atau pada hari bulan anu kita kenduri bubur pula. Macam biasa orang buat bubur Asyura lah, bubur ni, bubur apa, bubur macam-macam bubur. Dan lagi bulan puasa tu lagi berbubur-bubur. Mana ada bulan puasa Nabi buat bubur-bubur gitu macam gitu bagi orang. Tapi yang malam buat kenduri bubur tu. Dan pada hari bulan anu kita perbuat kenduri dengan daging, kerbau, lembu, ayam, itik, dan bagai-bagai makanan dan minuman umpamanya itu mengikut bagi barang yang ada baginya asal pada Quran, iaitu suruh kita menafkahkan harta. Nampak? Kenduri itu sebenarnya secara automatiknya sebenarnya kita mensedekahkan makanan. Orang yang buat kenduri kat rumah tu, apa tujuan dia bagi makan kat orang tu? Tujuan dia bagi makan, nak sedekah. Kan? Dalam Quran, dalam agama disuruh untuk kita sedekahkan makanan. Sedekahkan harta, sedekahkan makanan. Sebab tu dia kata apa? Iaitu asal pada Al-Quran, iaitu suruh kita menafkahkan harta atas wajah yang halal lagi harus seperti sedekah dan kenduri dan lain, iaitu seperti mana firman Allah SWT, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya ahadukumul maut. Artinya menafkah oleh sekalian kamu daripada barang memberi rezeki oleh kami akan kamu dahulu daripada bahawa datang akan seorang daripada kamu oleh
Oleh apa? Oleh mati. Jadi Allah kata sebelum datangnya mati, engkau nafkahkanlah harta yang aku telah beri pada engkau tu, kau nafkahkanlah, kau sedekahkanlah. Ini perintah Allah. Ada yang bentuk wajib, ada yang bentuk sunat. Yang wajib seperti zakat. Zakat harta. Zakat macam-macam zakat. Tengok zakat pada zakat apa? Tu semuanya Allah Taala suruh infakkan ibadah. Ada nas daripada Quran. Tak ada masalah. Tak ada masalah. Dan firman-Nya lagi, lan tanaru birra hatta tunfiqu mimma tuhibbu wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim. Artinya, dan tiada mencapai sekalian kamu akan pahala kebajikan kamu, iaitu syurga, hingga menafkahkan sekalian kamu daripada barang yang kamu sayang akan dia daripada harta kamu, dan barang yang menafkah kamu daripada suatu daripada harta kamu, maka bahawasanya Allah Ta'ala amat mengetahui dengan dia. Nampak? Ini pun Allah Ta'ala galak. Kenduri itu termasuk dalam satu sedekah. Bukan bid'ah. Memanglah dia bid'ah tapi tak buat. Tapi benda tu sedekah. Bagi orang makan. Baik ya. Kan kita bagi orang makan. Lagi dalam bulan puasa kan. Lagi pula digalakkan bagi makan. Siapa bagi makan pada orang puasa, segala amalan-amalan orang puasa tu semuanya masuk ke akaun dia, tanpa mengurangkan sedikit pun pahala orang tersebut. Sebab tu kalau ramai orang yang sedekah, banyaklah pahala dia bulut masuk dalam akaun dia. Sebab tu bulan puasa ni ramai orang yang suka sedekah. Sebab apa? Dia nampak ganjaran tersebut. Amalan memberi makan kepada orang yang berbuka puasa, walaupun hanya seteguk air ataupun sebiji kurma. Penting lah. Kalau tadi kan bagi sediakan Cikgu Ridwan kita punya, siapa yang sediakan tadi dia? Isteri dia ke? Orang lain ke? Semua pahala semua pahala siapa yang sediakan tu? Semua pahala pada hari ni tu kan? Semua yang masuk ke akaun orang yang sediakan buka puasa dia tadi. Nampak? Untung tak? Untung lah. Jadi apabila orang pandang pada keuntungan akhirat, penuh masjid ni. Penuh surau ni. Ramai orang tak sabar-sabar berobot-robot nak infakkan harta, berobot-robot nak bayar. Macam zaman orang apa? Macam zaman pokok getah naik harga tu kan? Semua berobot-robot nak bayar. Kan? Dia nak bayar. Aku mahal getah, semua nak bayar. Kan? Kau ni duit dia tak laku pula kan? Berobot-robot nak bayar. Jadi kalau dia nampakkan fadilat akhirat macam gitu kan, jadi itu yang bagus. Sebab tu kita nak celik akhirat. Ni yang susah, kita nak infak. Dan lagi kalau harta kita dah berkurangan. Sebenarnya apabila harta kita dah berkurangan, lagi banyaklah kita kena sedekah. Ini janji Allah. Orang yang sedekah dia takkan miskin. Kan? Tu dia. Dan bahagian yang ketiga, wallahu alam. Cukup dah tu. Sambung akan datang. Dan bahagian yang ketiga. Yang ketiga daripada 3 bahagian. Wallahu alam. Ada pertanyaan? Ada? Open house tu istilah nama je. Nak bubuh nama apa-apa pun boleh. Yang penting niat tuan rumah tu buat apa. Tujuan dia nak bagi makan. Bagi makan tu infak lah. Sedekah. Jadi orang yang makan tu juga, siapa yang infak makanan tu, orang yang makan tu juga, pahala-pahala dia pun kita dapat juga pada kita. Tu penting. Kita bagi makan sedekah kat orang. Wallahu alam. Ada lagi? Tak ada. Macam kenduri. Okey, kenduri. Wajib je kan? Kenduri. Wajib atau tidak kita buat? Tak, sunat je kenduri. Dia amalan sunat. Amalan bagi makanan. Amalan bagi makan sunat. Kan sunat ma yusabu ala fi'lih wa la yu'aqibu ala tarkih. Mendapat pahala sekiranya kita kerjakan dan tidak dikenakan seksaan sekiranya kita tak kerjakan dia. Sunat. Boleh buat. Dapat pahala sebab sunat tu sebab dapat pahala. Kalau tak dapat apa-apa panggil harus je. Kalau dapat pahala tu dipanggil amalan sunat.
Wallahu a'lam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana zalamna anfusana fa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Allahumma ighfir lil ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma arham li ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma farij li ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ja'al li ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ja'alna bi syafaati sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma hdina wahdina wahdina sajami'a waj'alna sababan liman ihtada. Allahumma hdina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim.